Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah join group Facebook group, private group yang telah saya sediakan untuk tuan-tuan. Saya harapkan sebelum tuan-tuan mula dengan proses pembelajaran seterusnya dalam Excel template Tokbat style dan video panduan yang saya sedang buat ini, yang saya sedang tunjukkan kepada tuan-tuan ini, saya harap tuan-tuan telah melihat dan menonton video asas keuangan yang di atas tadi, 8 asas keuangan yang saya telah sediakan. Saya harap tuan-tuan telah menonton video itu terlebih dahulu supaya tuan-tuan akan dapat lebih jelas kefahaman tentang video seterusnya dan panduan menggunakan Excel ini. Okey, jika tuan-tuan untuk Excel template ini tuan-tuan boleh download di bahagian Facebook, di bahagian di atas saya ada pinkan post. So di situ tuan-tuan boleh download di situ untuk gunakan Excel ini sebagai panduan. Jadi objektif saya buat Excel ini dan juga video panduan dengan harapan tuan-tuan dapat belajar sesuatu, dapat mengaplikasikan ilmu ini dan kehidupan tuan-tuan lebih baik apabila tuan-tuan dapat selesaikan hutang. Okey, kita go through kepada sini. First kita ada intro 1, kita ada 2 payslip dan DSR, kita ada 3 loan detail. So first tuan-tuan tengok lagi sheet nombor 1 dulu. Di sini saya ada bagi ucapan selamat datang apa semua. So saya sangat-sangat galakkan untuk anda save file ni dulu, save file as file nama lain supaya senang untuk tuan-tuan buat rujukan. Kalau tuan-tuan dah edit terus nanti susah pula kan. So ni sebagai kemudahan lah anda dinasihati. Kalau nak buat terus pun okey, tak ada isu. So tuan-tuan dikehendaki ikut semua langkah-langkah yang telah diberikan pada step sheet ni. Saya ada nyatakan langkah-langkah bagaimana nak buat step by step. Dan yang kelima, jika ada sebarang masalah, langkah tu tak jelas, boleh rujuk video ini ataupun e-book yang saya dah berikan, ataupun boleh bertanya dalam Facebook group. Ada ramai kat dalam tu, kita boleh berbincang dekat dalam tu, berkongsi ilmu sama-sama. Tapi jika tuan-tuan rasa macam ada perkara yang agak confidential atau yang perlukan attention saya, jadi tuan-tuan hanya perlu PM dekat DM dekat saya punya messenger tu dan saya akan reply insya-Allah. Okey, ataupun tuan-tuan boleh dalam Telegram tu, dalam Telegram group tu yang saya tuan-tuan ambil e-book tu, boleh juga bertanya di situ. Okey. Dan yang keenam, anda digalakkan untuk menggunakan Excel ini di PC berbanding smartphone, sebab susahlah kalau smartphone kecil sangat kan, nak edit eja susah. Jadi saya galakkan gunakan di PC, laptop ataupun komputer lah. Okey. So kita tengok kepada part yang kedua, payslip dan DSR. Okey, dalam part kedua ni saya ada bahagikan kepada 2 kolom. Jika tuan-tuan perasan, di sini adalah kolom pertama, payslip. Kolom yang kedua di sebelah kanan ini adalah langkah dan step by step yang tuan-tuan kena follow. Okey, kita fokus untuk video part 1 ni berkenaan dengan payslip dan DSR dahulu. Okey, di sini adalah payslip. Payslip ni saya yakin tuan-tuan semua yang bekerja makan gaji ada payslip ataupun slip gaji lah. Okey, tuan-tuan hanya perlu terjemahkan apa yang ada dalam payslip tuan-tuan tu, seperti di sini gaji pokok, semualah. Semua yang ada dalam payslip tu tuan-tuan terjemahkan di sini. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini ada kolom A. Kolom A ni adalah kolom pendapatan macam dalam payslip. Kolom B adalah kolom komitmen sama macam dalam payslip. Okey, ini adalah kes sebenar, nama Mustaqim. Dan ini lebih kurang IC number lah. IC number ni bukanlah sebenar. Okey. Sebagai contoh untuk kita tahu berapa umur dia. Right. So ini adalah payslip April 2020. Okey. So setelah tuan-tuan nyatakan semua payslip yang ada dalam payslip tuan-tuan ke dalam kolom A dan B di atas, tuan-tuan perlu masukkan juga apa sahaja hutang-hutang yang di luar payslip. Sebab tu saya buat kat sini luar payslip. Contoh macam personal loan, kad kredit, PTPTN. Ada di antara tuan-tuan yang hutang-hutang ini tidak termasuk dalam payslip, di luar payslip. Jadi hutang-hutang ni tuan-tuan perlu nyatakan di bawah dalam kolom luar payslip. Okey. Dan jika tuan-tuan ada sumber pendapatan lain yang boleh dibuktikan macam rumah. So untuk kes Mustaqim ni, dia ada satu loan rumah RHB, dia bayar loan 800 tapi sewa dia 700. Jadi tuan-tuan boleh nyatakan dekat sini juga. Okey, dekat sebelah bahagian sini, kolom sini telah dinyatakan langkah-langkah dan apa contoh-contoh yang diberikan.
Okey, objektif saya adalah kenapa saya perlu tuan-tuan go through sheet nombor 2 ni berkenaan dengan payslip dan DSR, kerana dalam ni ada matlamat dia. Objektif dia di sini adalah melihat tahap kesihatan kewangan mengikut kadar peratusan DSR. Sebelum tu, apa itu DSR? Okey, bila tuan-tuan masukkan semua numbers ni, saya dah buat dalam bentuk auto formulate dan auto calculate. Tuan-tuan hanya perlu key in number sahaja dan dia akan dapat jawapan ni secara automatik. Contoh saya tambah satu hutang kat sini, Aeon. Okey, kalau tuan-tuan tengok di sini total commitment adalah 3,000. Jadi jika saya tambah 200 contoh, dia akan merubah percentage 50 dan 3,000 ni. Kita lihat nampak dia telah berubah. Jadi everything is auto calculate. Saya dah formulate kan, tuan-tuan hanya perlu key in mengikut individu punya kewangan, komitmen, pendapatan masing-masing. Okey, untuk kes mustaqim sebagai kes study, untuk tuan-tuan nampak jelas bagaimana cara pengiraan. Di sini saya telah nyatakan total komitmen dan total income bagi kes mustaqim ini. Jadi net income bermaksud pendapatan bersih hasil pendapatan total, jumlah pendapatan tolak dengan jumlah komitmen, maka nilai bersih pendapatan adalah RM3,000. DSR ini dikira berdasarkan formula ini, debt service ratio. Formula debt service ratio adalah nisbah hutang atau komitmen dibahagikan dengan pendapatan kali 100, maka dapat dalam bentuk percentage. So untuk nilai mustaqim ini, DSR semasa dia adalah 50%. Jadi apa kena mengena DSR dalam cerita ni? Apa masalah dia jika kita tahu atau tak ambil tahu pasal DSR? Sebab tu objektif di atas ni telah saya nyatakan melihat tahap kesihatan kewangan mengikut kadar peratusan DSR. Kenapa? Okey, DSR bermaksud 60%. Di sini saya dinyatakan dalam bidang dekat kolom analisis. Jadi debt service ratio, nilai peratusan yang ditunjuk pada kolom DSR menunjukkan nisbah hutang anda berbanding pendapatan. Mengikut tetapan Bank Negara, asas DSR adalah 60%. Bermaksud kelayakan seseorang mencipta hutang maksimum adalah 60% daripada pendapatan. 60% itu kalau ikut rules yang ditetapkan oleh Bank Negara. Okey, tetapi suka saya nyatakan kat sini, saya letakkan penafian di bawah bahawa kiraan dan syarat DSR mungkin berbeza bagi setiap bank. Sebab ada bank yang menetapkan syarat-syarat yang berbeza. Jika pendapatan melebihi RM5,000, maka DSR dia boleh dilonggarkan sehingga 70%. Ada yang 80%. Ada setengah bank gaji yang pendapatan RM3,500 ke bawah hanya 40% saja. Sebab tu saya cakap penafian ini berbeza mengikut bank-bank yang tuan-tuan nak apply, nak mohon. Tapi asas Bank Negara adalah 60%. Okey. Jika di sini, jika contoh mustaqim diambil dalam cerita ini, mustaqim punya DSR adalah 50%. Bermaksud dia masih ada lagi baki DSR sebanyak 10% seperti di dalam kolom A2 di sini. Kolom A2 kalau tuan-tuan tengok di sini, sebenarnya dia telah auto calculate. Okey, saya masukkan contoh Aeon, kita tengok apakah perubahan dia. Dan hutang Aeon adalah RM500. Kita tengok. Sekarang DSR semasa adalah 50%. Jadi kalau kita masukkan 500, DSR dia dah jadi 59. Dan baki DSR automatik jadi 1. Saya dah buat dalam bentuk auto calculate. Jadi saya padang mula. Alright. Di sini kes sebenar adalah 10%. Bermaksud kelayakan untuk mustaqim cipta hutang adalah 60% daripada gaji, tetapi dia telah menggunakan 50%. Bermaksud dia masih ada baki 10% lagi kelayakan untuk dia mencipta hutang. Jadi jika kita ambil nilai 10% daripada pendapatan dia RM6,000, bermaksud gaji dia, hutang yang bakal boleh dicipta adalah lebih kurang RM586.50 sebulan. Apa maksud dia 586 ni? Contoh, dia mencipta hutang-hutang lain. Dia membeli satu motor dalam bentuk bayaran bulanan, ataupun dia mencipta hutang beli pita ais, contoh beli TV, yang mana total bulanan pita ais 200 campur motor 200 campur-campur semua mewujudkan jumlah komitmen sebanyak 586. Itu maksud dia. Komitmen yang boleh dicipta adalah 586, tidak lebih daripada itu, dengan syarat mengikuti syarat 60% yang ditetapkan oleh Bank Negara. Jadi di sini saya nyatakan juga 70%, 80% sebagai panduan untuk tuan-tuan. Mungkin jika nanti tuan-tuan bertanya pada mana-mana bank, ada bank yang menyatakan bahawa DSR dia adalah 80%, 70%, maka tuan-tuan dah boleh tengok dekat sini sebagai contoh.
Jadi suka saya letakkan di sini sebagai panduan untuk tuan-tuan. Okey, ini adalah berkenaan dengan video, berkenaan dengan sheet kedua, ini berkenaan dengan payslip dan DSR. Objektif saya adalah jika tuan-tuan nampak 50%, bermakna tuan-tuan tahu yang sebenarnya pembelanjaan komitmen tuan-tuan, komitmen atau hutang tuan-tuan telah 50% daripada pendapatan. Jadi di sini kita dapat tahu tahap kewangan kita sedar. Dengan nombor kita dapat menilai bahawa itulah hakikat yang berlaku, bahawa hutang semasa adalah 50% daripada pendapatan. Lebih baik kita tahu hari ini daripada kita tahu akan datang. Jadi apabila kita dah tahu berkenaan dengan DSR ini, apa yang kita boleh buat adalah kita akan perbaiki DSR kita. Bermaksud sama ada kita menambahkan pendapatan atau kita mengurangkan komitmen supaya kita punya DSR semakin rendah dan semakin baik. Jadi bagaimana untuk mengendahkan DSR ini, menjadikan hutang-hutang ini diselesaikan dengan lebih mudah, tuan-tuan boleh lihat kepada video yang kedua, sambungan daripada video ini berkenaan dengan loan detail di sebelah sini. Saya akan ajak seterusnya. Okey, terima kasih. Diharap jumpa lagi di video yang kedua. Assalamualaikum.